Tentang mandi air panas, saya yakin semua orang akan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan. Jika anda dapat mandi selama 1 atau 2 jam pada musim sejuk, seluruh badan akan merasa hangat dan santai. Tetapi tahukah anda mengapa air di dalam kolam mandi air panas semula jadi begitu panas? Sebenarnya, kebanyakan air dalam kolam mandi air panas semula jadi adalah air tanah yang telah lama terkena kesan panas dari gunung berapi dan magma di bawah tanah, yang menyebabkan suhu air meningkat. Namun, disebabkan oleh iklim, latitude dan ketinggian, suhu air panas semula jadi di setiap tempat berbeza-beza. Secara umum, suhu air antara 40 darjah Celsius adalah yang paling sesuai untuk mandi. Jika suhu air melebihi 45 darjah Celsius, ia mungkin akan membakar kulit. Berendam di air panas semula jadi memang merupakan satu nikmat yang dapat menghilangkan tekanan dan menenangkan fikiran, tetapi ada satu tempat di mana anda tidak boleh pergi mandi di sana. Saya katakan, siapa sahaja yang berani mandi di sana pasti akan menjadi mayat. Sejak tahun 1872, air panas semula jadi di tempat tersebut telah membunuh lebih daripada 20 orang. Pada tahun 2016, sepasang adik-beradik dari Oregon, iaitu Clint dan Sabel Scott, mencuba mencari tempat untuk berenang di Taman Negara Yellowstone. Namun, aktiviti itu dilarang dan mereka mengabaikan pelbagai tanda peringatan di sepanjang jalan. Mereka memasuki kawasan terlarang taman tersebut, walaupun melalui jalan kayu yang disediakan. Setelah mereka berjumpa dengan kolam air biru, Clint terus mencuba suhu air dengan tangannya dan secara tidak sengaja jatuh ke dalam air. Sementara itu, Sabel tidak dapat berbuat apa-apa kerana tidak ada cakera di kawasan tersebut. Oleh itu, dia pergi ke sebuah muzium terdekat dan meminta bantuan. Namun, apabila beberapa pekerja penyelamat tiba, sudah terlambat kerana kawasan tersebut adalah kawasan geotermal yang sangat tidak stabil, dengan suhu air pada hari itu mencapai 100 darjah Celsius dan airnya mendidih. Sebahagian kepala dan badan atas Clint sedang terendam dalam air biru dan mendidih. Sayangnya, pekerja penyelamat profesional tidak dapat menarik mayat Clint pada masa itu. Mereka terpaksa menangguhkan usaha penyelamatan sehingga hari berikutnya kerana kawasan tersebut sangat tidak stabil dan ada petir. Namun, kejutan yang lebih besar menanti mereka pada hari berikutnya. Mayat Clint hilang dan hanya terdapat selipar jepun dan dompet yang terapung di permukaan air. Ini bermakna mayat Clint mungkin larut sepenuhnya semalaman. Ini benar-benar menakutkan dan menjadikan orang untuk berfikir secara mendalam. Adakah suatu rendaman air panas dapat benar-benar melarutkan seseorang? Menurut maklumat yang diketahui, kebanyakan kolam air panas di Taman Negara Yellowstone adalah bersifat alkali. Namun, sumber air panas yang dikenali sebagai Norris Geysers Basin adalah bersifat asid yang sangat kuat, yang dihasilkan oleh letupan bahan kimia dari bawah permukaan bumi. Mikrob juga terlibat dalam proses penguraian batuan di sekelilingnya, menambahkan unsur-unsur seperti asid sulfat ke dalam air. Oleh itu, air asid yang tinggi ini dapat menyebabkan luka bakar fatal pada manusia dan juga dapat dengan cepat melarutkan daging dan tulang manusia. Pada 31 Julai 2022, sebahagian dari anggota badan manusia ditemui di dalam kolam air panas di Taman Negara Yellowstone, Amerika Syarikat. Yang menakutkan ialah kaki yang terputus masih memakai kasut dan mengapung di permukaan air. Pekerja yang menemui bahagian tubuh itu pada mulanya menganggap kasut itu dijatuhkan ke dalam kolam air, tetapi dia terkejut apabila mendapati bahagian tubuh itu terapung di dalam air. Tiada siapa yang tahu pemilik kaki itu adalah siapa dan bagaimana dia terjatuh ke dalam kolam air panas. Kawasan di mana bahagian tubuh itu ditemui ialah Deep Abyss, kolam air panas yang terdalam di dalam taman negara itu. Kolam itu mempunyai kedalaman 16 meter dan suhu air mencapai 60 darjah Celsius. Walaupun hanya menyentuh airnya dengan tangan,
ianya sudah cukup untuk memberi kesan terbakar pada kulit. Melalui DNA, polis menentukan bahawa mangsa itu ialah lelaki Asia berusia 70 tahun bernama LL Honro. Keluarganya berasa terkejut apabila mendapat tahu berita kematian LL Honro, kerana rumah mereka berada kira-kira 1 jam perjalanan daripada Taman Negara Yellowstone. Keluarga tidak tahu sama ada LL Honro melancong sendirian atau bersama kawan-kawan. Di lokasi kejadian, kereta mangsa masih berada di tempat letak kereta dengan 2 buah buku catatan di dalamnya yang berisi puisi dan catatan, menunjukkan bahawa tiada surat wasiat ditinggalkan. Selepas kejadian itu, kolam air panas tersebut ditutup untuk sementara waktu dan pihak pengurusan taman negara itu memperingatkan para pengunjung tentang bahaya di kawasan katan yang tipis dan rapor. Sebenarnya, kebanyakan kejadian pembunuhan di kawasan kolam air panas berpunca daripada kepercayaan manusia yang buta. Sejak Taman Negara Yellowstone ditubuhkan pada tahun 1872, air panas di Yellowstone telah menjadi salah satu pemandangan yang paling unik di dunia, menarik pelancong dari seluruh dunia. Namun, meskipun indah, air panas di Taman Negara Yellowstone sangat mematikan. Ini kerana terletak di atas gunung berapi super yang sangat aktif secara geologi. Bahkan jika air tidak beracun, suhu tinggi sudah cukup untuk membakar dan bahkan membunuh orang. Salah satu tujuan awal pembangunan taman ini adalah untuk melindungi pemandangan geotermal yang unik ini. Untuk melihat pemandangan dekat, pengunjung dapat menggunakan jalan setapak kayu untuk menuju tempat-tempat air panas yang populer, tetapi harus berhati-hati saat berjalan. Meskipun tanda peringatan dipasang dan pagar pengaman dipasang di sekitar taman selama bertahun-tahun, kecelakaan masih terjadi. Dikatakan bahawa setiap tahun, 1 atau 2 pengunjung diselamatkan dari air panas oleh pekerja taman di Yellowstone, yang kebanyakan adalah anak-anak. Beberapa tergelincir dari jalan setapak kayu, dan beberapa berjalan di daerah tanah yang tipis dan jatuh ke air mendidih di bawahnya. Harus diingat bahawa air di taman ini bukanlah air panas biasa. Jika anda mencuba menantang kekuatan alam, anda hanya akan mendapatkan satu umpan balik, iaitu kematian. David dan kawan-kawannya, Ronald, dalam perjalanan ke Yellowstone National Park dengan kereta. Mereka membawa bersama seekor anjing yang dimiliki oleh Ronald. Setibanya di sana pada tengah hari, mereka berhenti untuk meneroka kawasan air terjun sekitar. Tanpa diduga, anjing itu melompat keluar dari kereta dan terjun terus ke dalam kolam air panas dengan suhu lebih daripada 93 darjah Celsius. Anjing itu menjerit kesakitan seketika. David dan Ronald segera menghampiri kolam air panas untuk mencuba menyelamatkan anjing itu. David cuba menyeberangi kolam dengan tujuan menarik anjing itu keluar, tetapi dia terpaksa terhenti setelah mendengar suara-suara orang ramai yang menasihatinya untuk tidak terjun ke dalam kolam itu kerana terlalu berbahaya. Namun, David tidak menghiraukan nasihat itu dan terus menyeberangi kolam. Setibanya di sisi anjing itu, dia mencuba menarik anjing itu keluar tetapi terperangkap dalam air panas dan hilang dalam sekelip mata. Orang ramai yang berada di situ panik dan berteriak meminta bantuan. Akhirnya, Ronald dapat menarik David keluar dari kolam air panas dan menyelamatkannya. Semua orang yang berada di situ membantu David dan memindahkannya ke tempat yang selamat. Akhirnya, David dan Ronald dibawa ke hospital untuk dirawat. Ronald juga mengalami kecederaan pada kakinya yang terkena air panas. Terlebih lagi, David yang langsung terjun ke dalam air. Menurut saksi mata, pada saat itu kondisi David sudah sangat mengerikan. Matanya yang putih dan penglihatannya kabur, rambutnya juga rontok, dan warna kulitnya terlihat sangat pucat. Yang lebih mengerikan lagi, ketika seorang wisatawan mencoba membantu melepaskan sepatunya, kulit di kakinya langsung terkelupas dengan seketika. Setelah itu, David segera dilarikan ke rumah sakit dan setelah diperiksa, tidak ada satu bahagian pun dari tubuhnya yang masih utuh. Ia mengalami luka bakar tingkat 3 yang cukup serius, sedangkan Ronald mengalami luka bakar tingkat 2 di kakinya. Sangat menyedihkan.
Setelah berjuang dalam penderitaan selama 1 hari dan 1 malam, David akhirnya tidak bisa bertahan dan meninggal dunia. Sementara itu, tubuh anjing yang ingin diselamatkan oleh David sudah larut di dalam air panas dan tidak dapat ditemukan lagi. Ketika David melompat ke dalam air, ia mungkin sudah terlambat menyesal. Setelah diselamatkan, David terus mengoceh dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku terlalu bodoh. Seberapa buruk keadaanku sekarang? Aku melakukan hal yang bodoh, apa yang harus kulakukan sekarang?" Untuk menenangkan dirinya, para wisatawan mencoba memberikan penghiburan, tetapi tidak ada yang berani mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Pada malam yang gelap berangin pada bulan Ogos 2000, Grace yang berusia 20 tahun merancang untuk bersama 2 rakan mengunjungi kolam renang. Ketiga-tiga mereka adalah pekerja taman. Mereka berjalan kaki sehingga sampai ke kolam air panas intermitin kerana tidak membawa lampu suluh. Ketiga-tiga mereka mengira kolam air panas yang terdapat di hadapan mereka hanyalah anak sungai kecil dan dengan berani mereka terjun ke dalamnya. Namun, mereka tidak menyangka bahawa yang menanti mereka ialah air panas mendidih selama 3 meter. Pada ketika itu kira-kira pukul 10 malam, suara teriakan ketiga-tiga mereka memanggil perhatian pekerja lain. Mereka segera dibawa ke hospital. Daripada ketiga-tiga mereka, keadaan Grace paling teruk. Dia seluruh badannya terendam dalam air panas, mengakibatkan luka bakar tahap 3. Meskipun dirawat dengan segera di hospital selama beberapa jam, dia masih meninggal dunia akibat komplikasi luka bakar. Manakala kedua-dua rakan lainnya selamat, mereka perlu dirawat di hospital selama beberapa bulan sebelum pulih sepenuhnya. Tidak hanya pelancong, pekerja pun tidak menyedari bahawa geothermal merupakan salah satu pemandangan paling berbahaya di Taman Negara Yellowstone. Ada beribu-ribu air panas, kawah lumpur, dan lubang jet dalam seluruh taman negara itu. Mana-mana orang yang berada berdekatan dengan kawasan geothermal berpotensi untuk terbakar, apatah lagi melakukan aktiviti pada waktu malam. Yang begitu gelap, bukanlah itu satu tindakan yang bodoh? Menurut statistik, sejak Taman Negara Yellowstone dibuka untuk umum, lebih daripada 20 orang telah meninggal dunia akibat air panas. Jangan sebut tentang jumlah orang yang terbakar. Pengurus keselamatan lembaga taman menyatakan kekecewaannya setiap hari ada saja pelancong yang tidak mendengar nasihat untuk mencuba yang baru menyentuh suhu air pancuran dengan tangan atau kaki. Mereka menganggap itu seperti menguji air panas di rumah. Namun, kejadian yang tidak dijangka boleh berlaku dalam sekelip mata dan ramai pelancong yang terbakar merasa malu. Mereka tidak akan melaporkan kejadian kecederaan kepada taman. Oleh itu, data yang sebenar mengenai kecederaan sukar dihitung. Sedihnya, bagaimanapun kita memperingatkan masih ada orang yang mengabaikan amaran dan melanggar larangan, sehingga membayar dengan nyawa mereka. Tidak hanya di Taman Negara Yellowstone. Mana-mana destinasi pelancongan mungkin mengandungi risiko, terutamanya bagi mereka yang angkur dan mengabaikan peraturan amaran. Mereka paling mudah terlupa dan membawa bencana. Kenyataannya membuktikan bahawa kita tidak boleh menganggap remeh setiap peraturan kerana di sebaliknya pasti ada sejarah yang tragis. Kini musim bunga telah tiba dan ini adalah masa yang baik untuk melancong. Semoga kita semua dapat belajar daripada ini dan berjalan dengan selamat. Okey, video untuk kali ini tamat di sini. Jika anda berpuas hati dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan follow. Jumpa lagi di video seterusnya.